A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin, muslimat, rahimakumullah. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita dan masih lagi diberikan talian hayat kepada kita. Seguna ayat yang diguna oleh Dr. Fauzi Draman dia selalu guna, dia kata masih lagi diberi talian hayat kepada kita. Jadi talian hayat ini setakat hari ini masih ada, entah esok lusa terputuslah tali itu, wallahu alam. Apa pun bagi kita manfaatkanlah masa umur yang diberikan Allah SWT ini untuk kebaikan, insya-Allah. Baik, jadi pada pagi ini kita teruskan dengan tazkirah Ramadan sedikit ya. Hari yang ke-11 hari ini dah hari ini hari ke-11 Ramadan kan. Amalan bersedekah adalah sikap ya. Baik. Jadi kita pergi pada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Atau kama qala, hadis riwayat Al-Bukhari ya. Kata Nabi, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ya, peliharalah diri kamu daripada api neraka, kata Allah ya. Kata Nabi, peliharalah diri kamu, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagalah diri kamu daripada api neraka walaupun dengan bersedekah sebelah buah kurma. Syikki tamrah ni maknanya sebelah je, bukan sebiji. Jagalah diri kamu daripada api neraka dengan bersedekah dengan sebelah buah kurma ya. Fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Dan barang siapa yang tidak ada biji kurma tadi, maknanya kalau kurma sebelah pun tak ada, maka dengan kalimah thayyibah, dengan kalimah yang baik, maknanya dengan kata-kata yang baik-baik. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sepanjang bulan Ramadan ini kita mengamalkan sedekah ya. Sebab sedekah ni bukan hanya orang kaya. Sedekah ni hanya bukan semestinya orang tu kaya dia boleh bersedekah. Kadang-kadang sedekah ni orang miskin pun lebih rajin bersedekah daripada orang kaya ya. Sebab apa? Sebab dia adalah sikap ya. Sedekah ni adalah sikap, ataupun kita panggil perangai kita ni lah. Ada orang yang perangai suka bersedekah walaupun tak banyak, tapi dia suka bersedekah. Dia bukan orang kaya tapi dia suka bersedekah. Satu hari mesti dia akan bersedekah walaupun dengan nisbah harta yang terlalu sedikit bagi dia. Bagi dia tak kisahlah banyak mana pun dia nak bersedekah. Ada orang kaya yang memang dia rajin bersedekah ya, macam Ustaz Ibik Liu sekarang ni tengah viral ni ya. Dia orang kaya dan dia rajin bersedekah. Dan ada orang kaya yang tak rajin bersedekah ya, yang marah pula cara dia bersedekah. Baik, jadi apa pun terpulang pada niat dia lah. Innamal a'malu binniyat ya. Baik, ada orang tanya, bolehkah sedekah dengan cara menunjuk-nunjuk? Boleh, tak ada masalah kan. Kalau dia bersedekah tu dengan niat dia innamal a'malu binniyat, dia bergantung pada niat dia. Kalau dia bersedekah tu dengan niat dia untuk memberi perangsang kepada orang lain, supaya orang lain yang berharta, yang ada harta pun boleh buat, maknanya bukan dia saja tapi orang lain pun teruskanlah kerja-kerja amal dengan niat dia kepada Allah untuk menunjukkan kepada orang lain supaya orang lain pun orang kata buat kerja yang sama. Boleh dia panggil litusajji'ukum ya, tasji' untuk tasji' ataupun untuk apa, untuk memotivasikan orang lain. Dan juga kalau dia bersedekah tu hasil daripada derma orang lain dan sebagainya, juga dia boleh menunjuk-nunjuk. Sebab apa? Sebab nak meyakinkan orang lain kata hasil yang orang bagi pada dia, inilah kerja buat dia. Maknanya orang lain tidak akan ragu-ragu ya, dengan derma dan sebagainya. Itu tak nak hurai panjang lah dalam bab tu. Jadi kecoh dia 3 hari ni saja je, tak ada kerja tak ada kerja nak bercakap ya. Puas-puas BKP ni dia jadi macam tu perangai manusia ya. Okey, sedekah ni bukan hanya orang kaya tapi sikap ya. Baik, jadi di segi nilai banyak mana nak sedekah, terpulanglah kepada kemampuan kita. Ya, sebab apa? Sebab dia ambil kira kepada nisbah. Kalau orang tu dia ada duit,
100,000, dia bersedekah ya RM100. Kita kata banyaknya RM100 dia sedekah, tapi dia ada duit RM100,000. RM100 dengan RM100,000 tu berapa persen je baru. Tapi kalau orang tu ada RM200, dia sedekah RM100, 50% dia. Jadi percentage tu yang dia ambil kira, kesusahan tu dia ambil kira. Jadi kalau dia ada duit 5-6 juta, dia sedekah setakat 3,000, 4,000, ya tak ada nilai pun sebenarnya. Ya, ataupun nak banding dengan pada dia tidak kisah 3-4,000 tu, tidak memberati dia. Jadi sebenarnya sedekah ni bergantung kepada nisbah harta yang dia ada, ya. Jadi bagi kita, kalau kita harta tak banyak, kita sedekah cara kita setakat mana kita mampu. Yang penting Allah menilai keikhlasan kita, insya-Allah ni. Istiqamah kita ni, kan, insya-Allah mudah-mudahan berkat, hidup selamat, kan. Dan seterusnya dalam bab sedekah ni, ya, kita biarlah bersedekah dengan cara yang sederhana. Sepanjang bulan Ramadan ni, apa-apa pun khairal umur awsatuha, sebaik-baik perkara ialah pertengahan dia. Jangan terlalu banyak sangat, terlalu sedikit sangat pun, agak-agaklah sederhana. Sampai sedekah sampai keluarga orang kata tak ada bahagian pun masalah juga. Patut-patutlah, patut-patut, bergantung kepada niat kita masing-masing, kan. Baik. Dan seterusnya, kenapa kita disuruh bersedekah? Kerana dia menjadi pendinding daripada api neraka, ya, dia jadi pendinding kepada api neraka. Kita ittaqunnar, ya, ittaqunnar, takutlah kamu dengan api neraka. Maknanya peliharalah diri kamu daripada api neraka dengan cara sedekah. Atas dunia tak nampak, tapi selepas ini, ya, kalau ditakdirkan, ya, dengan azab api neraka, ya, sedekah ini bakal menyelamatkan kita, insya-Allah, ya. Dan dituntut bukan hanya kepada orang kaya, termasuk juga orang miskin. Jadi kalau kita orang miskin, buatlah cara orang miskin. Orang tak berada, orang tak banyak, bagilah, ya, paling-paling tidak bagilah RM1, RM2 sehari, ya, untuk apa? Untuk kebajikan. Tak ada juga bagi makan pada kucing, bagi makan pada burung, ya, dan sebagainya. Buatlah, supaya sedekah itu menghindarkan kita daripada api neraka. Dan seterusnya, kenapa kita disuruh bersedekah? Sebab bila bersedekah kita menyumbang, ya, kita menyumbang. Maka dalam satu kaedah, ya, hadis Nabi SAW, Nabi kata, yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maknanya apa? Sedekah tu lebih baik daripada meminta-minta. Boleh kita meminta, tetapi seelok-eloknya kita berusaha untuk kita pula yang menyumbang. Jangan kita selama-lamanya menerima, tetapi biarlah kita dalam keadaan kita juga ada sumbangan kita. Yadul ulya, tangan di atas, khairun, lebih baik, min yadis sufla, daripada tangan yang di bawah. Itu kaedah dia, kan. Okey, baik. Dan seterusnya, kenapa kita disuruh bersedekah? Kerana kita sentiasa akan didoakan oleh para malaikat, ya. Malaikat akan berdoa setiap pagi, tuan-tuan, ya. Ya Allah, berilah kepada orang yang memberi itu ganti. Ya, setiap pagi bila kita bersedekah, ya, setiap pagi malaikat akan doa kepada kita. Maknanya, ya Allah, berilah kepada orang yang memberi itu ganti bahagian dia, ya. Manakala kepada orang yang tidak memberi itu, malaikat juga berdoa, ya, dengan doa, ya, supaya mendapat kemusnahan. Jadi setiap pagi malaikat akan doakan, ya Allah, beri ganti kepada orang yang bersedekah dan kemusnahan kepada orang yang tidak bersedekah. Jadi siapa yang ambil bahagian sepanjang hari itu untuk bersedekah, dia dapat doa malaikat. Apa dia? Ganti yang lebih baik, confirm lebih baik daripada yang dia memberi, ya. Dan kalau dia tak memberi satu hari itu, dia didoakan oleh malaikat kemusnahan, wal-iyazubillah. Baik. Sebab apa kita disuruh bersedekah juga? Kerana kita ingat apa yang ada pada kita itu bukan hak kita. Itu adalah pinjaman, daripada Allah SWT yang kita tak boleh bawa pun. Sampai ke kubur pun tak boleh. Bila mati seseorang, yutba'u mayyit salatah. Bila mati seseorang itu akan ikut mayat itu 3 perkara. Ahlahu wa malahu wa amaluhu, ya. Akan ikut ke kubur 3 perkara. Keluarga dia, harta dia dan amalnya. Wa yarja'u sunani wa yabqa wahid. Akan balik 2, akan tinggal 1 je. Yang harta orang bawa balik, keluarga akan balik, yang tinggal amalan dia.
Sebab tu kita disuruh bersedekah, ya, kerana itu pinjaman daripada Allah SWT, ya. Dan seterusnya, kenapa kita disuruh bersedekah? Kerana itu tanda kesyukuran kita, lambang kesyukuran kita, ya, kepada Allah SWT yang memberi rezeki pada kita. Lebih-lebih lagi kalau kita rajin bersedekah kepada orang yang tidak dikenali, itu lagi baik, ya. Tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu, ya. Lepas tu kita memberi pada seseorang dalam keadaan kita tak mahu dikenali, ya, tak mahu disanjung, dipuji dan sebagainya, ya. Kerana apa? Kerana mardatillah, kerana redha Allah. Baik. Dan seterusnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-sadaqah tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar." Ya, as-sadaqah tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'an nar. Sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah seperti mana air memadam api. Kalau api nyala, kita simbah air, padamlah api itu. Begitu jugalah sedekah, ya, dia akan, ya, memadamkan kesalahan kita, segala dosa-dosa kita selama ni, ya, memadamkan kemurkaan Allah kepada kita. Maknanya kita ni sedar kita ni orang berdosa, maka untuk menghilangkan dosa-dosa kita, kita ikuti dengan kebaikan, iaitu sedekah, ya. Yutba'u sayyi'at bil hasanah tamhuha. Kamu ikuti kejahatan kamu dengan kebaikan. Kalau kita sedar kita di dulu pernah buat salah, sekarang pun masih lagi buat salah, ya, masih lemah lagi kita hari ini untuk mengawal diri daripada melakukan kesalahan, maka, ya, sedekah itu juga insya-Allah boleh menjadi benteng kepada kita, dinding kepada kita insya-Allah, ya. Baik. Seperti biasa kita baca mutiara kata almarhum Tuan Guru. Allah SWT telah gariskan segala peraturan untuk kita patuhi di dunia, dan ganjarannya akan diberikan di akhirat hanya jika peraturan itu dipatuhi. Sebagaimana kita mengupah tukang rumah untuk bina rumah, kita sudah sediakan plan seperti yang kita kehendaki. Jika tukang rumah itu tidak buat sebagaimana plan yang sediakan, kita tidak akan bayar. Begitu jugalah Allah SWT. Bagaimana Allah nak bayar? Bagaimana Allah nak bayar kita dengan ganjaran jika kita tidak patuh pada plan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Makna apa? Maknanya kalau hari ini kita mengupah tukang rumah, kita nak siapkan rumah, kita siapkan plan, aku nak begini, ya, dan aku akan bayar sekian-sekian jumlah. Tapi kalau kita dapati dia tak ikut plan yang kita buat, ya, macam mana kita nak bayar, ya? Kita takkan bayar. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala juga, ya. Allah Subhanahu Wa Taala juga ada peraturan atas dunia. Allah nak begini. Ada plan-plan, kata perancangan Allah kepada manusia yang perlu kita ikuti. Kalau kita tak ikuti, ya, maka sebab itulah kita tidak akan mendapat ganjaran ataupun upah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'lam. Okay. Kita pergi pada surah Yasin, ya, pagi ni. Surah Yasin, surah yang ke-36, ya tuan-tuan, surah yang ke-36. Dan saya rasa ayat pertama hingga 10 hari ni tak payah tengok mushaf, hafal, ya. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Ayat 1, 2, 3, ya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Yasin, ya. Allah a'lam dengan kehendaknya, dan kata kil, ya sayyidal bashar, yakni hai penghulu manusia. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang hakim. Innaka laminal mursalin, bahawasanya engkau ya Muhammad sungguh daripada jumlah segala rasul. Itulah makna cara ringkas dalam tafsir Nurul Ihsan, ya. Baik, saya baca terus ayat 1 hingga 3. Saya akan huraikan satu-satu insya-Allah, ya. Lepas tu ada kesempatan tersambung ayat 4. Baik, surah Yasin Makkiyah 82 ayat. Jadi ada 82 ayat surah Yasin yang kita sering baca setiap malam Jumaat, kita akan baca, dan menjadi kesukaan semua orang. Bila ada majlis apa-apa, biasanya Yasin tak tinggal lah. Naik rumah baca Yasin, anak nak masuk universiti baca Yasin, sakit baca Yasin,
rumah ada gangguan pun baca Yasin, anak nak sunat esok pun baca Yasin, nak kahwin akad nikah esok pun baca Yasin. Sebab apa? Sebab memang surah Yasin ni surah kegemaran masyarakat kita, orang Melayu terutamanya memang suka sangat surah Yasin kan. Selalu datang juga ustaz, saya nak minta air Yasin, ya, nak minta air Yasin. Kalau kita ada majlis apa-apa hari Khamis malam Jumaat, ya, kalau saya di Darussalam tu hari Khamis malam Jumaat memang kita ada bacaan Yasin, ya, ramai juga yang hantar air, bawa air untuk apa? Untuk nak dapatkan air Yasin. Jadi alhamdulillah, ya, teruskanlah. Sebab apa? Sebab ya, memang surah Yasin ni sebenarnya mana-mana surah pun, ya, dia ada kelebihan dia, bukan hanya surah Yasin, ya, walaupun ada fadilat-fadilat, ada kelebihan-kelebihan, ya, tetapi banyak hadis-hadis yang datang berkita tentang fadilat ini, hadis-hadis yang berkait dengan hadis yang dhaif, ya. Hadis yang dhaif ni hadis yang fadail, hadis yang berkait dengan fadilat, kelebihan yang boleh kita baca dan tetapi untuk berhujah tidak kuat, untuk baca, untuk beramal, ya, sebagai motivasi pada kita dengan hadis-hadis fadail ini boleh, ya, tetapi untuk nak mati pun baca Yasin, ya, ya, dah mati orang lain baca Yasin, kan. Baik, maknanya kita ni hidup dalam keadaan orang kata biarlah kita baca apa surah pun, ya, tak kisah, sebab Allah Ta'ala sedia dah ganjaran untuk kita, ya. Jadi surah yang kalau eloknya kalau nak naik rumah, kalau nak masuk rumah lah, kalau nak masuk rumah eloknya baca apa ni, bukan surah Yasin, surah Al-Baqarah, ya. Siapa-siapa yang nak naik rumah baca surah Al-Baqarah, sebab memang ada hadis, ya, ada hadis, ada satu hadis Nabi SAW, ya, diriwayatkan daripada Muslim, ya, hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Kata Nabi, jangan kamu jadikan rumah kamu tu seperti kubur, ya. Inna syaitan yang firu minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah, ya, sesungguhnya syaitan akan lari daripada rumah yang dibaca padanya surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-780. Tuan-tuan berujuk dalam Irsyadul Hadis, ya. Saya rujuk dalam Irsyadul Hadis, ya, Bayan Linnas. Bayan Linnas, tuan-tuan boleh buka Bayan Linnas, ini Jabatan Mufti Wilayah Dr. Zul, Menteri Keagamaan agama kita sekarang ni lah, ya. Jadi kalau tuan-tuan rajin nak rujuk dalam ni hati-hati sikit lah, ya. Kalau boleh ambil Bayan Linnas. Bayan Linnas ni bagus, persoalan, macam-macam persoalan dijawab, ya. Baik, jadi persoalan berkaitan dengan baca Yasin untuk naik rumah dan sebagainya, tak salah saya kata boleh baca. Sebab apa? Sebab, ya, berdasarkan hadis, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahul hasanah wal hasanah bi asyrin amsalha, la aqul alif lam min harfun walakin walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf, ya. Baik, la aqulu alif lam harfun, kata Nabi, siapa-siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah baginya kebaikan, falau hasanah wal hasanah bi asyri amsalha, dan kebaikan itu bersamaan dengan 10 kebajikan. Dan aku tak berkata alif lam min, la aqul alif lam min harfin, aku tak berkata alif lam tu satu huruf, ya, kata Nabi, tapi alif tu satu huruf, lam tu satu huruf, mim tu satu huruf. Maknanya kalau kita baca Quran, tentunya setiap huruf kita akan dapat kebajikan itu, dapat pahala itu, insya-Allah, ya. Maka kita boleh baca mana-mana surah. Tapi kalau berdasarkan hadis ni, tuan-tuan nak naik rumah, nak masuk rumah, ya, dan ini pun diamalkan oleh, ya, pengamal-pengamal perubatan, ya, Islam, ya, berdasarkan hadis ini, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kubur, sunyi sepi, ya. Orang kata kubur ni kan tak ada tempat orang kata baca Quran apa semua pun, jangan sekali-sekala begitu, kan. Tapi maknanya jangan sunyi, kalau tengok kawasan kubur sunyi lah, ya, sunyi. Jadi kata Nabi, inna syaitan yang firu minal bait, sesungguhnya syaitan akan lari daripada rumah alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang di rumah itu dibaca surah Al-Baqarah. Jadi kesimpulannya baca surah Al-Baqarah. Cara macam mana? Boleh baca sendiri, ya, nak berhabis semua sekali tu panjang, tak apa, kita gotong royong pun boleh. Anak beranak kita ada, kita bagi-bagi, akhirnya dibaca 2 muka surat, ni 2 muka surat, ni 2 muka surat, contohnya habiskan sekaligus surah Al-Baqarah dalam satu malam, insya-Allah.
insya-Allah. Nak naik rumah baru ataupun dah rumah dah lama dah. Rumah dah lama tapi baru tahu, boleh buat majlis. Bila-bila lah buat satu malam baca surah Al-Baqarah, insya-Allah. Berdasarkan hadis ini, berdasarkan hadis ini sahih lah, okey, hadis riwayat Muslim. Baik. Dan seterusnya berkaitan dengan Yasin ini, berkaitan dengan Yasin sebagaimana saya sebut tadilah, dia dianggap sebagai ibadah, Quran ni kalau kita baca bila-bila pun dia akan dianggap ibadah insya-Allah, dan mendapat pahala bagi sesiapa yang membacanya, kerana ia merupakan satu surah bila surah-surah Al-Quran, Tetapi boleh jugalah kalau kita nak cerita tentang fadilat, ada satu hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf, mana tadi, bukan, ini daripada Jundub, daripada Jundub, daripada Jundub, satu hadis, man qara'a Yasin fi lailatin, fi lailati ibtigha'i wajhillah azza wa jalla ghufira lahu. Okay, hadis ni daripada Jundub, daripada Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi apa maknanya? Man qara'a Yasin, siapa-siapa baca surah Yasin, siapa-siapa yang baca surah Yasin dalam pada satu malam, tak kiralah fi lailah, tak kiralah malam apa pun, bila-bila masa dia baca, ibtigha'i wajhillah, semata-mata kerana nak mengharapkan untuk mencari redha Allah, ghufira lahu, maka Allah akan ampunkan dosanya, akan diampuni dosa-dosanya. Hadis daripada Ibnu Hibban, hadis yang ke-2574, tuan-tuan rujuklah, Ibnu Hibban meletakkan hadis ini dalam kitabnya Sahih Ibnu Hibban. Tuan-tuan buka kitab Sahih Ibnu Hibban, daripada Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, man qara'a Yasin fi lailah ibtigha'i wajhillah, ibtigha'i wajhillah azza wa jalla ghufira lah. Sesiapa yang membaca Yasin pada malam hari, kerana apa? Kerana nak mengharapkan keredaan Allah, akan diampuni dosa-dosanya insya-Allah. Jadi ini di antara hadis, kalau kita nak jadikan juga hadis-hadis sebagai sandaran kepada fadilat surah Yasin, Dan ada satu hadis lagi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli syai'in qalba wa inna qalbal Quran Yasin, man qara'aha faka'annama qara'al Quran 10 marrat, atau kama qala. Kata Nabi, setiap sesuatu itu mempunyai hati. Inna likulli syai'in qalba, setiap sesuatu perkara tu ada hati dia. Wa inna qalbal Quran, dan sesungguhnya hati kepada Quran ialah Yasin. Man qara'aha, sesiapa yang membacanya, yakni baca surah Yasin, faka'annama qara'al Quran 10 marrat, maka seolah-olah dia membaca Quran 10 kali, 10 kali khatam, seolah-olah macam tu. Itu kata hadis fadilat. Hadis fadilat ni dia lebih kepada kelebihan-kelebihan itu, baik. Hadis ni riwayat daripada Tirmizi, kitab keutamaan Al-Quran, bab keutamaan surah Yasin, dari riwayat daripada Ad-Darimi, macam-macam riwayat ni, tetapi secara kesimpulan Datuk Zul, dia mengatakan di sini boleh kita menggunakan hadis-hadis tersebut, tidak ada masalah, tetapi kebanyakan hadis ini adalah hadis yang dhaif, lemah atau palsu, na'udzubillah. Ada hadis palsu, saya tak baca lah, ada hadis palsu yang dimasukkan dalam irsyadul hadis ini, tentang kelebihan baca surah Yasin. Ada hadis-hadis yang palsu yang tuan-tuan kena hati-hati. Walaupun begitu, kita sangat digalakkan, dituntut sentiasa melazimi dan membaca Al-Quran tidak kira masa atau tempat, jadi faqra'u ma tayassara minal Quran, maka bacalah apa yang mudah daripada Quran, bila-bila masa, nak baca surah mana, asalkan kita membacanya. Itulah sedikit tentang surah Yasin yang menjadi kegemaran kita, umat Melayu ni. Umat Melayu ni suka surah Yasin, kalau baca dekat nak mati tu pun ada, iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah surah Yasin kepada orang nak mati di kalangan kamu. Ada orang tanya, boleh tak baca surah Yasin dekat orang nak mati? Bukankah itu bid'ah? Ada yang
membida'ahkan kerja tu. Saya ingat lagi arwah Harun Din pernah sebut, dia kata apa, ya, kalau baca surah Yasin dekat orang nak mati kamu kata bida'ah, apa kata kamu baca WhatsApp, kamu baca surat khabar ketika orang nak mati, ketika itu kamu baca benda-benda lain, adakah itu dikira bida'ah? Ya, sebab apa? Sebab benda tu tak dibuat ya zaman Nabi. Jadi sekarang ni beginilah ya, asalkan perkara tu baik, daripada duduk sembang kosong, baik baca surah Yasin. Orang nak mati, saat-saat orang nak mati, dia dalam keadaan sakarat ya, dalam keadaan keadaan dia begitu susah ketika itu, kita baca surah Yasin daripada kita duduk sembang kosong. Kalau nak kata baca Yasin tu bid'ah, sembang kosong tu berbid'ah juga. Jadi faqra'u ma tayassara minal Quran ya. Jangan mudah nak membid'ahkan dan sebagainya. Ada pandangan masing-masing. Yang penting ia mendatangkan kebaikan kepada kita dan tidak bersalahan dengan akidah. Tidak bersalah dengan akidah kita ya, insya-Allah. Baik, kita pergi pada ayat yang pertama ya. Ayat yang pertama surah Yasin ya, insya-Allah. Yasin, Allah a'lam dengan kehendaknya. Kata kil, ya sayyidal bashar, hai penghulu manusia. Dia kaedah dia macam tu. Yasin ni salah satu daripada, Allah minta maaf lah, jam pun dah longgar dah sebab kurus dah puasa ni. Sepatutnya gitu lah, bila tu kita balik habis dah. Allah, kurus sungguh ni puasa ni, turun dah 20 kilo dah. Okey ya. Yasin ni salah satu daripada ahruful muqatta'. Salah satu daripada huruf-huruf potong tu. Dalam Quran kan ada beberapa ayat ya, dia bagi ayat-ayat potong kan. Yasin, apa lagi? Taha, lagi Alif Lam Mim kan? Lagi Sad, Qaf, Alif Lam Mim Ra. Tak ya? Kaf ha ya ain sad. Ada 15 lah dalam Quran ada huruf-huruf potong ni lebih kurang 15 ya, 15. Dia berada di awal surah. Dia tak ada di tengah, dia berada di awal surah. Maka dikenali sebagai ahruful muqatta'ah. Cik Sayyifuddin, Assalamualaikum. Cik Hamdan, Haji Hamdan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ya, terima kasih bersama dengan kita hari ni. Haji Syarifuddin, Haji Hamdan, ni jauh-jauh belakang ni kan. Terima kasih. Kita baru masuk dengan surah Yasin dan kita baru bincang Yasin tu sendiri. Yasin tu salah satu daripada ahruful muqatta'ah, daripada huruf-huruf potong yang kita kena tahu kaedah membacanya. Membacanya mesti mengikut huruf. Ya, Yasin tu kan nak baca Yasa ya, tak boleh dia letak bagi Yasa, Yasi, tak boleh. Dia kena ikut huruf. Ya alif hamzah huruf dia ya. Sin ya nun, sin dibaca dengan huruf lah. Yasin kan. Kalau alif lam mim tu alif lam ya fa, alif lam alif mim lam ya. Alif lam mim ya mim. Kalau dikeluarkan huruf tu dan ditulis. Haji Hamdan dah balik pinggiran dah. Masya-Allah, lama duduk kat Kuantan sampai pinggiran dah. Alhamdulillah kan, tahniahlah, selamatlah insya-Allah ya. Okey. Jadi huruf-huruf potong ni kita kena keluarkan dia. Tak boleh baca begitu. Alamak, tak boleh. Alif Lam Mim Ra, ada setengah baca Al-Mari pun ada. Dia kena baca mesti berguru. Saya ingat masa belajar dengan Mullah Pak Cik Husin dulu baca dengan dia lah ya. Dia tegur sungguh-sungguh. Tapi masa tu kaedah belajar kat kampung ni tidak sebutlah hukum tajwid ya, tak sebut hukum tajwid. Dia sebut baca begini, dia kata. Ni apa baca begini? Baca panjang sikit. Contohnya Alif Lam nak masuk mim tu idgham, dia kata. Alif Lam lama, tak idgham, lama sikit. Alif Lam mim. Tu dia kata macam tu ya. Dia tegur lah anak murid baca, dia tegur. Salah dia tegur. Ikut bacaan yang sebenar. Tapi dia tak terangkan hukum tajwid. Saya ingat lagi, saya balik raya bila saya jumpa dengan dia. Saya kata, Pak Cik, ni hamba ni nak balik mengajar ni, nak ajar Quran. Mengajarlah dia kata. Saya ingat lagi dia kata masa tu di rumah lah kan, rumah dia. Mengajarlah tajwid. Aku tak pandai tajwid. Aku mengajar Quran aja. Saya kata, Pak Cik ajar saya banyak dah. Saya tak pandai Quran dulu, saya dah pandai Quran sekarang ni. Mengajarlah tajwid sebab mungkin belajar tajwid kan. Memang saya mengajar
belajar tajwid banyak tempat. Alhamdulillah saya balik saya mengajar tajwid. Ya, antaranya ni saya nak ajar tajwid hari ni. Insya-Allah mudah-mudahan pahala sampai kepada arwah Puk Cik Hussein insya-Allah kan ya. Dan isteri dia kan insya-Allah. Baik. Kaedahnya Yasin. Yasin ya, dia termasuk huruf potong. Okey, huruf potong dibaca dengan huruf Yasin. Okey. Hukum dia apa dia? Hukum dia mad asli thunai. Macam mana pula tahu mad asli thunai? Okey. Bila bincang dalam hukum mad, biarlah saya sebut jugalah tuan-tuan yang mungkin yang dah belajar, ya, tuan-tuan yang dah belajar selama ni mungkin ni sebagai peringatan. Yang belum, hari ni dapat ilmu baru Yasin ni sebenarnya bacaan dia mad asli thunai tau. Sebab apa? Sebab bila bincang pasal hukum mad, dia terbahagi pada dua. Mad terbahagi pada dua. Yang pertama mad asli, yang kedua mad far'i. Okey, mad asli ni terbahagi pada dua lagi. Mad asli mutlak dan satu lagi mad asli thunai. Mad asli mutlak tu yang biasa kita sebut. Baris atas jumpa dengan alif, ba contoh. Baris bawah jumpa dengan ya, bi. Baris depan jumpa dengan waw, bu. Macam tu. Ya nah? Ba, bi, bu. Ta, contohnya kan. Baris atas jumpa dengan alif tu. Ta, jadi ba, bi, bu, ta. Contoh. Lawak sikit lah kan. Tapi itulah kaedah mad asli. Panjang. Sebab apa? Sebab baris atas jumpa dengan alif, baris bawah jumpa dengan waw, baris bawah jumpa dengan ya, baris depan jumpa dengan waw. Ya. Tapi mad asli thunai ni dia tidak begitu. Dia hanya kena pada huruf-huruf potong. Macam Yasin, macam Qaf, Nun, Taha, macam tu, ya. Okey. Mad asli thunai baca dengan dua harakat. Sebab dia mad asli, dua harakat. Macam mana nak tahu? Senang je. Hafal dulu 5 huruf. Hafal dulu 5 huruf. Ha, ya, ta, ha, ra. Ha, ya, ta, ha, ra. Hai tahir. Ingat tu, hai tahir. Bila kita ingat hai tahir, 5 huruf, ingat huruf ha. Ejaan dia ha alif hamzah, haun. Ya alif hamzah, yaun. Ta alif hamzah, taun. Ha alif hamzah, haun. Ra alif hamzah, raun. 5 huruf ni, hai tahir ni huruf mad asli thunai. Jadi kalau kita jumpa pada awal surah yang melibatkan huruf-huruf potong, yang ada salah satu pada huruf ni, hai tahir ni, haya tahara, baca dengan 2 harakat. Yasin. Okey, Yasin. Ya ada tak dalam hai tahir tadi? Ada kan? Ya alif hamzah. Ya sepatutnya kan? Sin ya nun. Ada tak sin dalam hai tahir? Tak ada. Okey, sin tak ada. Ya ada. Jadi ya mad asli thunai. Maka membaca dengan 2 harakat. Ya, 2 harakat je. Ya, 2 harakat. Dia harakat 2 kali gerak jari. Harakat ni bukan harakah yang Imam Yusuf jual tu. Pak Ngah minta maaf. Harakat ni gerak jari, ya, gerak jari. Ya ataupun kita genggam ya, kita tutup kan. Ada kaedah, ada buka tutup nak tahu harakat berapa harakat kan. Ada yang gerak jari ya, gitu. Ya 2 harakat. Mana pergi hamzah? Hamzah tak ada lagi dah. Sebab apa hamzah tak ada? Sebab dia mad asli thunai. Ya, thunai apa makna? 2 huruf. Dia kaedah bahasa Arab ni thunai, thulathi, rubai, khumasi, sudasi, thumani, subai, thumani, tisai. Sudah kan belajar bahasa Arab pula dah. Kan nak belajar sangat macam tu lah. Banyak. Baru Yasin, baru tajwid, ya, baru tajwid. Jadi baca dia Yasin. Kenapa 2 harakat? Sebab dia mad asli. Mad asli apa? Thunai. Kenapa? Sebab dia salah satu daripada hai tahir tadi. Haya tahara. Okey. Jelas tak tu? Hai, macam senyap belakang ni. Senyap tak jawab tu. Okey kot kan ya. Yasin. Sin tu 6 lah sebab dia tidak daripada, dia bukan apa ni, mad asli thunai. Sin tu panjang lah 6. Yasin. Macam tu. Okey, kita ambil contoh lain. Kita ambil contoh alif lam ra. Alif lam ya fa. Itu tak ada masalah. Alif lam
lam, lam alif mim, lam. Ra, ra alif hamzah. Dalam 3 huruf ni, alif, lam, ra, hak mana ada dalam hai tahir? Ra kan? Maka ra tu tentu dah 2 harakat. Alif, lam, ra. Ra tu 2 harakat. Lam tu memang ada bulu kening kat atas tu kan. Kalau tak ada pun tetap baca dengan panjang. Okey, ambil contoh satu lagi, surah Maryam. Kaf ha ya ain sad. Kaf ha ya ain sad. Kaf ada dalam hai tahir? Tak ada. Tak ada kan? Ha ada. Hai tahir ada. Kaf ha. Ya ada juga. Ain tak ada. Sad pun tak ada dalam hai tahir. Jadi sini ada 2 je mat asli sunai. Ha dengan ya. Kaf tu panjang 6. Kaf alif fa kan? Kaf ha ya 2 harakat je. Sebab dia mat asli sunai. Hai tahir tadi. Kaf ha ya ain. Ain tu tak ada panjang lah. Ain sad. Sad pun panjang sebab tak ada. Lepas tu ain nak masuk sad tu, ain ya nun bertemu dengan sad. Ikhfa hakiki pula. Dalam bab lain pula pening lah. Kan, banyak tu. Okey, jadi kesimpulannya hari ni kita tumpu pada Yasin dulu nah. Hak lain-lain tu nanti kelas kemudian, kelas tajwid. Untuk makluman tuan-tuan, saya ni mengajar tajwid ni, ya Allah, daripada zaman belajar lagi. Ya, tapi itulah untungnya bila kita mengajar ni kita mudah ingat. Kalau setakat belajar saja mungkin tak ingat kan. Tu saya mengajar ni untuk saya sebenarnya. Insya-Allah kan. Jadi kaf dah. Yasin. Yasin panjang sin tu panjang, ya tu pendek. Kalau orang tanya ya sin, salah lah. Sebab baca Yasin sebab dia mat asli tunai. Siapa-siapa yang nak lebih boleh telefon saya lah ya. Senang cerita. Dalam ni mana ada nak baca belajar tak ada masa kan. Okey, maknanya kaedah dia macam tu. Ahruful muqatta'ah dia akan jadi wallahu a'lam bimuradihi. Itu terjemahan yang paling tepat sekali. Ya, ramai ahli-ahli tafsir meletakkan wallahu a'lam bimuradihi. Dan Allah sahajalah yang terlebih mengetahui yang dah dimaksudkan. Apa makna Yasin ya? Dalam kaedah itu walaupun begitu ada ada pandangan, ada pendapat ya juga di kalangan ulama-ulama mufassirin. Mereka cuba takwilkan ayat-ayat tertentu kan. Tapi mereka layak dalam perkara itu, tidak ada masalah. Antaranya pandangan yang mengatakan Yasin tu apa dia? Ya Sayyidal Bashar ya, Yasin ya Sayyidal Bashar, wahai penghulu kepada sekalian manusia. Kan Nabi Muhammad kan penghulu kepada sekalian manusia. Ya Sayyidal Bashar ya. Dan ada yang mengatakan juga Yasin ini salah satu daripada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Ayat selepas tu, innaka sesungguhnya engkau, Yasin innaka. Kan? Ya Yasin wal Quran lagi innaka. Ya, innaka sesungguhnya engkau. Jadi pandangan mereka mengatakan begitu kan. Tetapi ada juga pandangan ya yang boleh diambil pada tafsir kita hari ni ya, yang pendapat lain daripada Ibnu Abbas ya, daripada Ad-Dahhak dan daripada Ikrimah. Ikrimah ni anak kepada Abu Jahal yang menjadi sahabat baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikrimah antara sahabat yang Nabi sayang, anak pada Abu Jahal tuan ya. Abu Jahal ya. Baik. Jadi apa pandangan mereka? Mereka kata Yasin tu juga boleh diterjemahkan dengan makna ya insan, wahai manusia. Wallahu taala a'lam. Ya, senang je cerita. Kita Yasin, betulkan bacaan tu dulu. Jangan Yasin. Tu dah salah dah. Ya tu 2 harakat dulu. Yasin dan sudah dengan nun ya. Yasin. Di segi bacaan clear kat situ dulu. Pastikan betul dulu. Baik. Yasin sudah dengan nun. Baik. Allahu a'lam ya bimuradihi. Allah Taala saja yang lebih mengetahui akan maknanya. Wal Qur'anil Hakim. Firman Allah, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Demi Quran yang hakim, bahawasanya engkau ya Muhammad sungguh daripada jumlah
segala rasul. Wal Quranul Hakim, wawul qasam, masih lagi waw sumpah. Allah masih lagi bersumpah dengan apa pula hari ni? Dengan Quran. Ya, wal Quran, Allah bersumpah demi Al-Quran Al-Hakim, yang bijaksana. Quran yang penuh dengan knowledge, Quran yang sempurna, segala-galanya ada dalam Quran. Maka Allah bersumpah dengan Quran. Saya selalu sebut munasabah fi kulli zaman wa fi kulli makan. Quran itu kalamullah, ya, kata-kata Allah yang mengandungi mukjizat. Kalamullah al-mu'jiz, ya, kata-kata Allah yang mengandungi mukjizat yang sesuai pada setiap tempat dan pada setiap masa. Quran, ya, penuh dengan ilmu dalam tu, penuh dengan kebenaran. Tak ada satu pun dalam Quran yang tidak betul. Ya, sebab itulah Allah bersumpah dengan Quran. Wal Quranil Hakim. Maka bayangkanlah orang yang tolak Quran. Orang yang tolak Quran, sedangkan Allah ambil Quran sebagai sumpahan dia. Ya, orang yang tak percaya dengan Quran, orang yang tolak segala isi Quran. Dia ambil juga Quran, tapi dia ambil juzuk, dia ambil sebahagian dan kufur sebahagian. Bayangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya, sebab Allah bersumpah, Yasin wal Quranil Hakim. Hakim, hakim tu kita berguna perkataan hakim, Tuan Hakim, ya. Tuan Hakim. Hakim ni mana yang bijaksana tu. Hakim yang sentiasa bijak Allah Taala ni. Kalau hakim kita ni ada masa bijak, ada masa tak bijak. Ada masa dijatuhkan hukuman betul, ada masa salah. Ya. Sebab tu kepada hakim-hakim nasihat dia, lebih baik kamu melepaskan orang yang bersalah daripada kamu menghukum orang yang tidak bersalah. Ya, kepada hakim-hakim, ya, kakinya sebelah dah dalam api neraka tu. Ya, kepada hakim, ya. Sebab tu Allah Taala guna perkataan hakim tu sebenarnya menunjukkan Allah sentiasa bijak. Segala keputusan yang dibuat oleh Allah SWT, keputusan yang sentiasa benar. Ya. Wal Quranil Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan kebijaksanaan. Siapa yang ambil Quran, dia selamat. Sebab apa? Segala hukum hakamnya adalah, ya, di atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baca surah Yasin macam itulah. Bila baca surah Yasin, baca Yasin tapi Quran tak nak pakai, masalah. Kan? Wal Quranil Hakim, demi Quran yang penuh dengan kebijaksanaan. Baik. Kita ada hurai banyak dah sebelum ni, ya, dari surah Al-Waqiah bawah ni tentang Quran, ya. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau, kata Allah kepada Nabi kita, di kalangan Rasul yang diutuskan. Mursalin, di kalangan Rasul-Rasul yang diutuskan. Ya, Nabi SAW ni salah seorang daripada Rasul yang diutuskan. Rasul kan ramai. Ya, Rasul kan 313 orang, kan. Disebut dalam Quran hanya 25 orang, kan. Jadi Rasul-Rasul ni, Nabi kita ni khatamun nubuwah, sebagai penyudah kepada Rasul-Rasul yang lain. Sesungguhnya engkau, maknanya Allah yang iktiraf Nabi kita. Allah yang iktiraf Nabi kita sebagai Rasul. Sesungguhnya engkau Muhammad di kalangan Rasul-Rasul yang diutuskan. Sebab apa? Sebab penafian yang berlaku di kalangan masyarakat Mekah. Ketika itu yang tak mengaku Nabi sebagai Nabi, ya, tak mengaku Nabi kita ni sebagai Nabi. Mereka dustakan Nabi kita. Sebab apa? Sebab asalnya mereka nak Nabi ni di kalangan mereka. Tapi bila datang-datang Nabi ni daripada kaum lain, ya, bukan kaum mereka, mereka tolak. Mereka kata ni tak benar, kan. Mereka kata bahwa isqala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum falamma jaa, mereka kata Nabi kata inni rasulullah ilaikum, ya, aku ni rasul pada kamu. Tapi bila sampai rasul pada mereka, mereka kata ni, ya, mereka tolak, mereka nafikan, ya, mereka tak percaya Nabi itu sebagai Nabi. Maknanya Allah Ta'ala tegaskan, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad di kalangan Rasul yang diutuskan, demi Quran yang hakim, ya. Baik, dan seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ala siratim mustaqim, atas jalan yang betul, ya, atas jalan yang betul. Engkau Muhammad adalah Rasul yang bergerak di atas jalan yang betul, jalan anbiya yang dahulu daripada engkau. Maknanya bukan ajaran kamu saja yang benar, ajaran sebelum-sebelum ni pun benar, dan kamu hanya menyambung ajaran anbiya ataupun para nabi, ya, yang datang sebelum kamu, ya. Dan kamu ni adalah maksum, ya, nabi yang man usima min dzambih,
iaitu orang yang dipelihara daripada dosa. Ya, apa dia ajaran nabi-nabi dahulu? Tauhid Allah dan hidayah jalan agamanya. Nabi-nabi dulu ajak manusia kepada mentauhidkan Allah. Maka kamu sekarang ni pun mentauhidkan Allah. Kamu ajak orang daripada sembah berhala kepada sembah Allah Subhanahu wa taala. La syarikalahu wa bidzalika umirtu. Tidak mensyirikkannya, demikianlah aku diperintahkan. Makna kita selalu sebut ya dalam doa iftitah, la syarikalahu wa bidzalika umirtu. Okey, jadi ayat 1 2 3 4 mudah je nak faham. Sekali lagi saya ulang. Yasin wallahu a'lam bimuradi. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan kebijaksanaan. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad di kalangan rasul yang diutuskan. Ala siratim mustaqim, yang berada di atas jalan yang lurus, jalan yang benar. Sebagaimana jalan para nabi sebelum ini yang bawa risalah apa? Risalah tauhid. Risalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan seterusnya dalam 5 minit lagi ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Tanzilal Azizir Rahim. Ayat yang kelima. Tanzilal Azizir Rahim. Nun mati jumpa dengan zai. Tajwid sikit. Tanzilal Azizir Rahim. Nun mati jumpa dengan zai, ikhfa hakiki ya. Zi itu zai. Tanzilal Azizir Rahim. Quran itu, Quran itu, Quran yang kita bincang ni, wal Quranil Hakim yang Allah sumpah tadi itu. Quran itu diturun Tuhan yang sangat perkasa ataupun sebut Al-Aziz ya, yang sangat kekerasan, lagi sangat rahim, lagi sangat sayang ya, penyayang dengan segala makhluknya. Quran tadi diturunkan Allah Subhanahu wa taala oleh Allah yang bersifat Al-Aziz, bersifat Al-Azizir Rahim, yang bersifat aziz dan juga bersifat penyayang. Tengok Allah sebut sini dua sifat Allah di sini. Ingat, Quran tu aku yang turun. Aku ni siapa kata Allah? Aku ni Al-Aziz, aku ni Ar-Rahim. Ya, maknanya Allah yang Maha Perkasa. Ya, tidak ada siapa yang boleh challenge Quran. Sebab apa? Sebab Al-Quran tu daripada aku kata Allah. Aku ni Al-Aziz, ya, yang Maha Perkasa. Tidak ada siapa yang boleh lawan aku. Tidak ada siapa yang boleh tentang aku. Ya, dengan Al-Quran tidak ada siapa yang boleh lawan. Tu. Ar-Rahim, dalam masa yang sama Allah penyayang, Allah sayang. Sayang kepada siapa? Kepada makhluk dia. Sebab apa? Sebab Allah sayanglah Allah turunkan Quran sebagai manual ya, sebagai panduan kepada kita. Kita hidup ni kalau tak ada Quran, kita terkontang-kanting, tak tahu nak buat apa. Kita tak ada panduan tau. Hari ni sumber rujukan yang pertama ya, sumber rujukan yang pertama Quran. Siapa yang ambil selain pada Quran, hancur hidup dia. Ya. Bijaklah kamu pun tengok negara barat yang tak ambil Quran sebagai pandangan mereka, sebagai panduan mereka. Nampaklah mereka tu boleh berjaya, tapi ke mana? Sampai bila? Sampai masa mereka akan runtuh. Ya. Yang pastinya habis dunia, habislah. Akhirat mereka tak akan dapat kejayaan tu. Sebab tu kata Allah Al-Aziz Ar-Rahim. Allah Ta'ala ni yang menurunkan Quran. Allah ni siapa? Yang Maha Keras, yang Maha Perkasa dan lagi Maha Penyayang. Allah sayang kepada manusia. Allah bagi Quran sebagai manusia, tempat manusia merujuk. Ya? Sayang sungguh Allah Ta'ala pada manusia ni. Jadi bila sebut Allah sayang kat kita dengan Allah, macam-macam Allah bagi. Padanlah kalau manusia lawan Allah Ta'ala ni, Allah azab sungguh-sungguh pun. Ya. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Kata Allah, sesungguhnya orang yang kufur dengan ayat-ayat kami, kata Allah, saufa nuslihim nara, mereka akan dibakar dengan api neraka. Dibakar dengan api yang menyala-nyala, kata Allah. Saufa nuslihim, yasla tu kat situ ya, Kelantan panggil nyela tu. Ya. Dibakar dengan api yang menyala-nyala.
kullama dhadidat juluduhum, setiap kali dibakar hangus masak kulit mereka, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang lain, liyadzuqul azab, untuk apa? Untuk tambah azab. Allah Ta'ala ni sayang kat hamba ni. Allah hantar Quran, Allah hantar Rasul, macam-macam keterangan Allah bagi supaya manusia ikut, untuk keselamatan manusia itu. Tapi manusia lawan juga, padanlah kalau kena pun. Ya, kita ni sayang kat anak, sayang juga, tapi ada batas juga. Memang kita sayang, kita sanggup buat apa saja, bagi itu bagi. Tapi kalau sampai masa anak lawan kita, ya, tak kenal budi, tu baru anak yang kita bagi pun bukannya penuh, kita bagi terhad juga. Allah Ta'ala bagi segala-galanya pada manusia. Allah bagi udara, Allah bagi air, Allah bagi makanan, minuman, segala benda Allah bagi pada kita. Kalau manusia lawan juga, padanlah, ya. Allah Ta'ala dekat dengan kita, tuan-tuan. Lebih sayang daripada seorang ibu sayang kepada seorang anak. Mak sayang ke anak sayang, tapi Allah Ta'ala lebih sayang lagi hambanya. Ya, sebab itulah manusia yang lawan Allah disebut manusia yang melampau. Ya, taghut dia panggil, manusia yang melampau. Jaga-jaga kita nak ke mana, tak boleh lari ke mananya pun kita. Sombonglah kamu sampai masa kamu akan menghadap Allah, akan melutut dengan Allah. Kalau tidak di dunia, di akhirat kamu akan melutut dengan Allah. Sebab ada satu surah namanya surah Al-Jathiyah, melutut. Manusia semua akan tunduk. Tunduk, tak berani angkat kepala ketika itu. Walaupun hari ni, ya Allah, bukan angkat kepala ni, lawan, ya, ikut sedap je nak bercakap. Ikut sedap nak bercakap ni, mulut ni pandai bercakap, duit ada, jawatan ada, ikut sedap je nak buat. Sampai masa Allah tarik sikit, habis. Ya, nah? Sebab tu hati-hati dengan Allah, hati-hati dengan agama. Baik, dan seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala, litunzira qauman ma unzira aba'uhum, supaya engkau menakuti akan kaum Arab dan lain-lain mereka itu. Quran yang Allah turunkan itu daripada Allah yang Al-Aziz, daripada Allah Ar-Rahim. Untuk apa? Litunzira qauman ma unzira aba'uhum, untuk menjadi inzar, untuk menjadi peringatan kepada siapa? Kepada mereka, kepada kaum Arab yang lain-lain, dan lain-lain mereka itu. Bukan kaum Arab saja, semua sekali. Maknanya kalau khusus pada itu, pada kaum Arab lah. Sekarang ni untuk jadi peringatan kepada semua sekali. Semua sekali, ya, ma unzira aba'uhum, yang tiada pernah dipertakuti segala bapa-bapa mereka, ya, pada zaman fatrah nisbah pada Arab antara Nabi Ismail, Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Kerana masa tu mereka dah lama sangat masa. Allah turunkan Quran, litunzira qauman ma aba'uhum, ya, litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Kenapa Allah turunkan Quran? Untuk jadi peringatan. Pada siapa? Kepada mereka yang dah lama ni tak diberi peringatan ni. Yang datuk nenek moyang mereka dah lama dulu tak diberi peringatan. Maka cuba bayangkan fatrah Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 500 tahun beza dia. Jarak dia, fatrah tu jarak masa dia. Kita hari ni bayangkan, ya, kalau kita tak belajar, kita tak pergi masjid surah, ya, setahun, 2 tahun pun dah kita dah mula buat perangai dah. Ya, Ridwan Mamat ada hari ni, alhamdulillah. Lama saya tunggu dia ni. Sahabat lama kan ni, Assalamualaikum kan. Okey, baik. Jadi bayangkan fatrah masa tu akan menyebabkan kita jadi makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makin jauh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi inilah yang Allah nak gambarkan ayat ni, litunzira qauman ma aba'uhum. Ya, untuk jadi peringatan, untuk jadi peringatan kepada mereka orang Arab dan juga yang lain-lain yang tok nenek mereka dulu tak diberi peringatan, ya, fahum ghafilun, ya, kerana terlalu lama la fatrah itu, masa yang lama itu, fahum ghafilun, maka mereka itu, kaum itu lalai sekalian daripada iman dan jalan agama yang betul, menyebabkan mereka, ya, makin lama makin lalai, makin jauh. Sebab tu kita hari ni dengan majlis agama, dengan majlis ilmu, ya, dengan tok-tok guru, alim ulama, kita jangan jauh.
Ya, walaupun kita boleh menjauhkan diri, boleh, itu hak kita, tetapi sampai satu masa kita akan ke belakang juga, kita akan undur juga. Sebab apa? Sebab kita rasa kita tak boleh pergi. Tanpa ilmu kita tak boleh pergi. Ya, tempat ibadah kita tak boleh pergi. Tak boleh pergi jauh. Ya, manusia kalau dia makin lama jauh dengan majlis-majlis agama, mula jadi malas. Ya, kalau kita dah tak pergi surau lama, tak pergi masjid lama, tak baca Quran lama, mula dia jadi macam tak bersemangat. Sebab tu kena recharge, kena sentiasa charge bateri kita. Ya, ni puasa ni, Ramadan ni sebenarnya charge iman kita lah ni. Nak charge balik. 11 bulan dah kita jauh dengan ibadah, Ramadan kita charge balik bateri kita. InsyaAllah makin semangat, dan harap-harapnya sebulan ni kita charge bateri kita ni, dia boleh bertahan ya sampai ke Ramadan akan datang. Tu dengan syarat bateri tak condemn lah. Kalau bateri condemn tak dah 3 hari ya, habis lah. Ni rajin lagi semayang ni, tapi kalau ingat yang lepas-lepas dah, ingat kalau puasa lepas-lepas dah, rajin pergi masjid, penuh masjid, penuh surau. Tapi hari raya, patut hari raya kedua, ketiga, empat dah tak ada orang dah. Maknanya bateri dah condemn belaka lah tu. Ya, sepatutnya kita charge bateri itu untuk sampai ke Ramadan yang akan datang. Sifat manusia memang begitu. Kalau lama tak diberi peringatan, manusia akan lupa. Insan, nama manusia itu sendiri insan. Insan, kita pun guna, bina insan kita guna. Insan tu asal perkataan nasya tu. Ya, la yusammal insan illa bin nisyan. Tak dinamakan manusia melainkan jenis lupa. Manusia ni jenis pelupa. Saya ingat masa belajar UAE dulu, kawan-kawan dalam ni ada ni, ya, belajar dengan Ustaz Khaldum ya, Ustaz daripada Jordan ya, isteri dia Ustazah Iman tak silap. Wallahu a'lam lah, ada lagi kata ya, dia mengajar tafsir masa tu. Dia saja buat lawak, dia kata orang Melayu ni kan selalu lupa, dia kata. Dia boleh cakap Melayu ya. Dia belajar kat Indonesia lama ya. Dia duduk kat Indonesia lama, dia boleh bercakap Melayu. Dia kata orang Malaysia ni cepat lupa, dia kata. Ya, sebab apa? Sebab orang Malaysia ni selalu makan nasi. Kita pun fikir, kenapa orang Malaysia makan nasi cepat lupa? Nasi tu lupa tau. Dia pun baca la yusammal insan illa bin nisyan. Tak dinamakan manusia melainkan jenis lupa kan. Jadi tak ada kena-mengena pun saja ya. Nasi, kataan nasi. Lepas ni jangan guna nasi lah, guna rice ya, guna rice. Allahu akbar kan ya. La yusammal insan illa bin nisyan. Siti Mardiah, assalamualaikum. Usuyud, assalamualaikum. Ya dah. Okey, baik. Dan seterusnya ya, fahum ghafilun, maka mereka itu, kaum itu lalai sekalian daripada iman dan jalan agama yang betul, dengan putus rasul kepada mereka itu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab terputusnya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad tu jaraknya, masanya panjang, maka menyebabkan mereka semua ghafilun. Ni Allah Taala sebut mereka ni lalai. Jadi pengajaran kepada kita ya, kita hari ni ya, jangan jauh dengan majlis agama, dengan ilmu. Dan walaupun PKP, walaupun kita terhad masjid surau tak ada, kita ada online. Tolong share, tolong bagi tahu kawan-kawan kita. Jangan duk tidur bangun makan, tidur ya, tidur bangun makan, tidur bangun makan ya, makan tidur bangun kau macam mana kan ya. Tak nak macam tu kan. Habis masa duk tidur je kan. Dah lah bulan puasa, tidur lagi. Orang ni sibuk buat ibadah, dia tidur je memanjang ya. PKP alasan tak boleh keluar, tidur juga. Lepas tidur tengok TV kan, tengok TV, main telefon, lepas tu tidur balik, makan, gitu je. Habis masa begitu je. Bergerak 3 bulan 4 bulan, habis masa begitu saja. Rugilah kita ya. Setiap masa yang berlalu tu sebenarnya bernilai pada kita tau. Nanti di akhirat nanti kita akan menyesal. Allahu akbar, kalau aku tahulah aku manfaatkan sepenuhnya ya masa yang diberikan kepada aku di dunia dahulu ya. Sebab tu kita hari ni bertuah, tuan-tuan boleh bangun pagi. Esok bangun pagi dah 9.30 pagi insya-Allah. Kan 9.30 pagi tu dah kita dah bangun dah, siap dengan kitab tafsir dah insya-Allah, ataupun Quran ya, untuk kita belajar surah Yasin insya-Allah. Sekadar itulah untuk hari ni ya. Kita sambung esok pada ayat yang ke apa ghafilun ya, ayat yang ke-7, ayat yang ke-7 insya-Allah. Hari ni sampai ayat yang ke-7 je, ayat yang ke-6 je ya. Esok kita sambung laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun insya-Allah.
Minta maaf banyak bab mukadimah panjang sikit hari ni kerana nak cerita tentang hukum tajwid Yasin tadi. Apa-apa tuan-tuan boleh telefon saya ya. Telefon saya ada tanya tentang hukum tajwid sikit sebanyak, boleh saya bantu. Kalau tuan-tuan, saya selalu sebut, tuan-tuan baca Quran, rajin baca Quran, tiba-tiba tak boleh baca, sangkut kat mana-mana, ambil gambar WhatsApp kat saya, bulatkan kat mana-mana, nanti baca. Saya akan bacakan bacaannya betul macam mana. Sekadar itulah yang saya mampu buat. Sebab apa? Sebab ilmu Quran ni ilmu yang tinggi yang Allah Ta'ala bagi pada orang-orang tertentu. Jadi bukan semua orang dapat. Jadi bila kita dapat, hargailah ilmu itu. Tuan-tuan yang dapat baca Quran hari ini, syukurlah banyak-banyak dan tambah lagi dengan ilmu-ilmu lain. Mudah-mudahan suatu hari kita dapat mengajar, dapat sembah, sampaikan ilmu ilmu Al-Quran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Terima kasih di atas perhatian dan minta maaf di atas segala kesilapan, kesalahan. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin, minal ulama'is salihin wa minal mustaghfirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallah.